208 ya, saya harus serahkan. 208 itu adalah kemenangan daripada demonstrasi, yaitu ada demonstrasi Pukuam, ada demonstrasi Hitlaf, bersih satu. Jadi itu adalah manifestasi, diterjemahkan kemarahan di jalan raya itu, Hitlaf itu diterjemahkan baru undi. Jadi itu menunjukkan kemenangan. Ini juga kemenangan yang baru dapat ini 71 undi kemenangan Don ditambah dengan 7 undi parlimen itu adalah kerana kita ada bersih 2, kita ada bersih 3 dan lihat kemenangan-kemenangan itu adalah pencapaian. Jikalau tidak ada bersih 2, jikalau tidak ada bersih 3, adakah Edmund Bond boleh bercakap tentang PSC? Adakah cadangan-cadangan itu? Tidak. Itu kerana ombak rakyat itu, maka ada berlakunya perubahan PSC ditubuhkan kerana untuk menjadi cushion kemarahan rakyat. Okay. Persoalannya sekarang, adakah rakyat bersedia untuk berevolusi? Ini bukan persoalannya rakyat bersedia untuk berevolusi. Persoalannya, adakah pemimpin-pemimpin di parti politik ini berani keluar untuk memimpin rakyat mengadakan revolusi? Kenapa harus ditanya adakah rakyat? Rakyat sentiasa bersedia 150,000, 120,000. Pak Malik kata, adakah dia 1 hari? Betul itu. Tapi itu adalah waktu dan jadi persediaan itu telah dibuktikan hanya kepimpinan. The problem is that it's always the leaders who capitulate. Saya meninggalkan bersih kerana saya tidak bersetuju tentang kepimpinan bersih yang mengatakan non-partisan. Artinya tidak mengambil bahas. Saya partisan, saya sejelas mungkin ingin menjatuhkan United Malay National Organisation. Saya tidak boleh menyebutkan nama dia begitu kerana itu nama dia United Malay National Organisation. Seharusnya orang tahu mereka ini adalah Barwa British. Nama pun British. Walaupun dia ketuanan Melayu, tapi kenapa nama dia dalam bahasa Inggeris United Malay National Organisation? Saya tidak akan cakapkan nama dia apa tu, saya tak reti cakap itu. Untuk saya itu adalah seperti kalau saya cakapkan nama itu, saya telah murtad. Kalau saya sebut nama itu, saya murtad, saya tak masuk surga nanti. Ini daripada ajaran saya lah. Jadi okey. Nah, adakah persediaan adakah besar? Artinya sekarang ini seperti saya sebut bahawa ombak itu lah. Okey, kita tengok perubahan demi perubahan. Yang saya tidak faham ini adalah dulu kemarin saya terima panggilan telefon dari kawan saya di Australia. Mereka mengatakan kerana Haris Ibrahim telah mengatakan bahawa akan berlaku untuk mengambil Putrajaya. Bagaimana cara nak mengambil Putrajaya itu it's not my concern. Saya tidak akan ambil pot bagaimana mengambil Putrajaya. Yang saya ambil pot ialah bagaimana kita harus menjatuhkan United Malay National Organisation. That is the vital, that is fundamental. Ini parti ini adalah parti orang jahat. Seperti kata Pak ini parti yang jahat. Satu saja, saya menentang parti ini satu saja sebabnya. Rasuah ke apa, saya tak campur. Rosmah beli cincin, saya tak campur. Dia gemukkan, saya tak campur. Saya hanya satu saja. Kenapa saya menentang United Malay National? Kerana dia membodohkan orang Melayu. That's all. The crime of United Malay National to me is because they stupefy. I use the word bongsify. Dia bongsify kan fikrah orang. Itu saja. Inilah jenayah dia. Yang lain tu kau nak rasuah ke, kau nak bini 17 ke, it's up to you. I don't give a shit, kata kawan saya Malaysia. I don't give a shit. Saya tak ada. Jadi itu pula. Jadi kerana dia membodohkan orang Melayu, jadi kerana itu membodoh. Jadi the time has come. Jadi orang ni selalu membincangkan bukti dan yang saya cakap telah terbukti, it's been proven. Seperti kata dunia kita tidak ada, it's impossible. Sekarang ni detail ini tentang pemilihan ini, that's pathetic. It's a pathetic. Yang saya cakap ni ialah kita tahu sistem ini. It's the system. You must understand ya. It's the system. It's about. Saya tunjukkan dalam satu tulisan saya, dalam satu surat itu yang masuk guide apa panggil itu mesin yang keluar duit itu kan. Mesin keluar dari ATM ini telah dibuatkan sistem. Kalau dimasukkan kad you, keluarkan, you tulis RM20, RM20 keluarkan. But this system, kalau ATM mesin itu telah di-create satu sistem, namanya keluar, dimasukkan. Kalau you masukkan RM20, RM15 keluar.
That's how. It's the system. That is the whole thing. SPR, JPN, it's all structure hakim all. Saya selalu mengatakan contohnya ini ialah satu movie, Rosemary Baby, Roman Polanski, 1967. Ini sudah horror. It's very important. Watch this movie. It's about horror movie. Bagaimana Mia Farrow ketika itu protagonisnya telah berkahwin dan suami dia menyembah setan, dia telah dirogol oleh setan, maka dia mengandung akan melahirkan anak setan. Ya, dan di situ mereka berkumpulan. It's a very middle class New Yorker. Ya, ketika ada peguam, ada lawyer, pegawai polis, padri semua. Dan apabila Mia Farrow dia dah sedar bahawa anak yang lahir ini adalah anak setan, maka dia cuba mengadu. Dia mengadu kepada polis. Rupanya polis itu pun menyembah setan. Dia mengadu kepada hakim pun menyembah setan. Dia mengadu semua orang-orang di situ, semuanya penyembah setan. Jadi di sini juga JPN penyembah setan. Itu contohnya. This is the metaphora. It's metaphora. It's the most important metaphora movie oleh Roman Polanski, dan ini satu very important this movie. I would like about this movie because inilah satu-satunya horror movie hari siang. Tak gelap, tak ada takut-takut dah. Tapi it's a horror movie. It's a very horrifying movie. Sama lah kita keadaan Malaysia ni. You nak complain ni pada polis tu pun penyembah setan. You complain FBI penyembah setan. So everything is part of the system. So you have to overthrow the system. So you think, maka kita lahir harus memikirkan bagaimana kita harus menjatuhkan sistem ini dulu, kemudian. So my proposal kepada Bersih dulu ialah we have to overthrow, seperti overthrow the Suruhanjaya Berada, set up, tubuhkan satu Suruhanjaya baru. That is a very practical. We cannot have the same people. Kita tak boleh. Orang ini adalah penyembah setan. Kalau kita buat itu dia penyembah setan, dia bersekongkol. Mereka ada kepentingan. Dan most important, paling penting semua perbincangan kita malam ini, ada satu fundamental question. Kenapa semua ini berlaku sebenarnya? Jikalau kita lupa perkara ini, maka kita lupa asas real politik. Ini sebenarnya ialah perebutan ekonomi. The whole process we're talking now is about struggling to capture the means of production, untuk merampas punca-punca ekonomi. Jangan lupa. Kalau kamu lupa bahawa election ini untuk jadi YB ini, kamu miss the point. Do not miss this point. It is about capturing the means of production. It's about economy. Kalau itu it's about economy, stupid. That is about economy. Tentang akan meninggalkan harta kekayaan yang bertriliun-triliun ringgit dolar itu kepada Barisan Nasional. Akan meninggalkan kepada Anwar Ibrahim, kepada Mak Sabu, kepada Hadi. Hadi nak belikan sarung baru ataupun sampan baru kan dia dalam ya. No, it's impossible. So jika kita jangan lupa, you must not forget what is this all about. Apa semua perkara ini? Malik cakap, si Edmund cakap, Hazmi apa? You must not miss this point. Selalunya penganalisa politik di Malaysia ni miss this analysis. It's about the economic structure. It's about economy. If you miss this, you miss the whole analysis. Therefore, until you understand, sehingga kamu faham, ekonomi lah yang menjadi pemandu semua ini. Jadi kerana itu punca ekonomi ini, kau tengok siapa yang dijadikan itu, yang dijadikan ke dalam kabinet itu, somebody from Maybank. So this is about capital. It's about modal. It's about capital. So the capitalist is backing them up. So the capitalist backing them is impossible. So you see this. Jika kamu telah tahu. Okay, saya berkempen. Saya juga seperti saya tak pergi lah PI. Tanya PI saya tak pergi pun termeluk tak pergi. Ada tempat saya pergi. Saya berkempen juga. Serak suara lah berkempen untuk memenangkan Pakatan Rakyat. Tapi dalam masa yang sama saya tidak register tau. Saya tidak mengundi dan saya tidak register. Saya tidak pernah mengundi dan tidak ada. Kerana saya tidak mau bersubahat membuat perkara yang bodoh. It's a fallacy. Saya mengundi ketika saya duduk di Britain, saya mengundi. Saya sebagai rakyat Commonwealth, saya berhak mengundi, saya memilih parti buruh di sana, mengundi. Tapi di Malaysia saya tidak mendaftar. Orang cek nama saya dan tidak ada. Nama saya tidak ada. Kerana saya ini bersubahat. Saya sebagai seorang orang Muslim yang
tidak betul baik, tapi saya tidak mau bersubahan buat yang baik. Ini ajaran. Ini sunnah Nabi, ya. Jadi orang bersubahan, janganlah kamu bersubahan. Orang lain tak tahu imam-imam ni Taliban tak tahu sebenarnya mereka bersubahan membuat kerja yang tak betul. Jadi saya tak mau bersubahan. Jadi kalau kita tengok tentang economic process, so the economic process will not allow you. So the big capital, money capital ni, tengok ya, tengok siapa keluar pertama kali. The economist. The economist ini daripada sebelum itu dia menyokong Najib. Kemudian minggu pertama dia straight away keluar, dia kata Najib macam ini ya. Najib macam ini mengatakan bahawa besar kemungkinan tidak akan harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? 3 perkara harus dilakukan: masukkan dasar ekonomi baru, buat ke meritokrasi. Ini adalah kepentingan pemodal luar negara. You can see clearly lah. Okay, you tengok juga ya kenyataan daripada Obama. This is very important. A lot of people miss it. 2 hari dulu, tiba-tiba Najib kata dia terperanjat. Dia terperanjat seminggu kemudian dah. Hari Tuesday, Obama dah telefon dia, tapi berita laporkan dia terperanjat seminggu kemudian. Kenapa? Kenapa dia terperanjat dapat telefon Obama? Kerana statement Obama itu mengatakan sejelas, kerana tukar tiap kali attack, bahawasanya they are waiting, mereka menunggu apakah siasatan itu. Okay. Kemudian on top of that, ada satu kartun di dalam New York Times. Tak pernah tahu New York Times ni, dia tak pernah buat kartun-kartun. Dah tu kartun tu tak cun pula kan. Itu nampaknya kartun kedua kan. Tapi tak apa, they put the cartoon now. This is a message. This is a message. So if you miss this message, the global community from Washington DC, from everywhere okay, semalam Ronnie katakan Nabi Anwar Ibrahim dan PKR ni adalah aparatchik Amerika. I wish it's true. Saya bersetuju kalau PKR ni pro Amerika. Walaupun saya anti Amerika, tapi musuh yang menentang musuh saya adalah kawan saya. The enemy who is against your enemy is your friend. That is fundamental struggle, whatever you are. Musuh kamu, aku musuh dengan Amerika, I'm anti-American. Tapi American anti-Najib, I'm with American. Musuh, basic fundamental. Kalau Malik ni, musuh aku, dia bergaduh dengan Zami, musuh aku, I will befriend him. That is fundamental tactical move. So kerana itu Najib sekarang dalam keadaan. Because semua surat khabar dalam dunia all the newspaper worldwide katakan stolen election. Election ditipu. Tidak ada. Fundamentally, this is a lame duck government. Lame duck ni macam itik kaki pendek, kaki patah. Itik kaki lembek. So untuk saya, the process have to go on. Okay, now about street protest, where I agree with the Malik. Jadi sekarang ni saya cadangkan 27 of the laporan audit. Kalau nak hantarkan hari Isnin, kita harus sama-sama menghantarkan. That is minimum. We cover that. And yes, I agree with Malik. It should not 1 day. It should be 3 days. But unfortunately, the food is so good in Malaysia. People like to go back and eat. They will like, if this is not really very Malaysian, they would not like to stay hot in the hot sun, unlike the other. But apa pun, ini satu perkembangan yang baru. Saya tadi dah tahu di Johor semua dah ada. Sekarang ni dia orang akan pergi ke Kedah, ke Terengganu. So everybody is coming. Then hopefully Sabah, Sarawak, and then we will see what. But I still believe, as I said just now, Gabo, mesti ada pancung. It's true. You come on, all of us and adults, we know that. If not, we'll be frustrated. So the time dan questionnya is up to the political leader. If the political leader tak ambil move, say, do not blame the rakyat. Karena the next time they will tell you shit. When we think you win, you do nothing. So ini untuk saya bukan ahli
fikir macam Azmi, macam si Hasmi, tapi saya katakan jikalau pemimpin, saya tahulah ada pemimpin ni dia rasa berbangga sangat lah dapat dari YB. Oh my God, they are so happy, particularly the one who just been elected lah. Tak pernah tiba-tiba dari YB, janganlah buat tu, nanti dia takut declare emergency. Yes, if they declare emergency, that's the end of United Malay National Organisation. If they declare emergency, that's the end. That is the grand finale. That's it. Tutup itu, tutup that. United Malay National Organisation kaput. So we have to think. So tapi kita tengok bahawa seperti saya katakan, America, the economy, the signal is there. The world capital is not weak, Najib. So the trend is there. We will see. Dan mereka juga memikirkan apa. I'm sure mesti ada intelligent. Kalau intelligent dia tak ada malam ni, alamak. They will tell you, seperti itu dia akan report. So, the sentiment now, kalau saudara-saudara pergi ke Kelana Jaya, malam tu saya sampai Kelana Jaya, saya tak masuk kerana terlampau penuh. Satu fenomena baru. It's a new phenomena. It's really, there are lots of young Chinese boys and young Chinese girls. I think, saya rasa mereka belum boleh undi lagi. Tapi tak tahulah, kerana saya umur dah 60 tahun, boleh saya nampak muda sangat. Tapi maybe, but there are so many of them. And that is, I think, the future of Malaysia is with these young people. I've always said this, akhirnya dunia ini adalah milik orang muda. Finally, this earth belongs to the young people. It's up to the young people to decide. Thank you. Terima kasih kepada keempat ahli panel. Bukan untuk mereka. Sesi yang kedua, lepas ini kita akan buat sesi soal jawab sikit. Sebelum tu, bagi pihak penganjur, mereka mahu memohon sumbangan tuan-tuan perempuan untuk menampung kos penganjuran forum ini. Jadi kita akan ada tabung dilakukan. Kemudian kita ucap terima kasih juga kepada Radio Bangsa Utama sebab buat liputan langsung. Bukan juga untuk Radio Bangsa Utama. Okay, sekarang saya buka soalan. Siapa-siapa yang ada persoalan nak kongsi, bangun, perkenalkan diri dan tunjukkan soalan kepada panel. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Malaysia tu. Okey, ini pada semua panel saya dekat salah saya. Saya tak suka kita bergerak kita nak kritikal kita punya politik sistem. Dan saya memang tak setuju kalau tiba-tiba dia nak mengimbau. Contoh bila Anwar Ibrahim kata dia nak bawa putih ke Obama. Dia sepatutnya masalah negara kita biar rakyat kita sini biar macam Malaysia free and settle kan. Saya memang totally semua kita percaya bahawa Amerika bila dia masuk negara orang dia tak selesaikan masalah politik negara tu pun dan malah memburukkan lagi keadaan. Dan kita tak nak benda terjadi kat negara kita. Itu je. Okey, lagi kita kumpul 3. Tuan. My name is Nachitra. They say this is a democratic election. But when you say the democratic election, when they vote democratically, why mau tuduh satu kaum? Apa pasal mau tuduh satu kaum? He got independently, he can wish to vote for anybody. Can you tuduhkan satu kaum undi satu orang? That means he must vote for BN? Second question. Masa kerajaan yang telah dilantikkan sekarang itu haram. Apa pasal? Hindraf dia cakap haram. Udayamurti dia cakap teroris. Dia masuk kabinet dalam. Betul kadi? Betul kata tak? Haram kata tak? Haram. Pasal dia sendiri cakap Hindraf haram. Udayamurti teroris. Tapi dia sekarang perlu sama dia. Apa ini kerajaan? One more thing, the SRP, when they put perubahan SRP, can't they put the board like a bar council in the board and the respective political party one representative in the board, which can be fairly run the SRP. SPR. Okey. SPR. SPR. Okey, Pak. Cuba 3. Okey, nak bagi soalan. Saya nak tanya dua soalan. Saya kaji keputusan PRU terkini ni
Banyakannya saya tengok majoriti yang menang tu dengan peratusan undi rosak lebih tinggi daripada majoriti menang. So apa cerita sebenarnya? Itu saja-saja bagi rosak ataupun ada konflik dan sebaliknya? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ubah sistem tu, maksudnya kita ubah dari 18 tahun boleh mengundi, adakah trend mengundi untuk perubahan tu akan berlaku? Kalau kita tengok young generation yang bersemangat untuk merubah kerajaan yang ada. Okey, soalan pertama saya ulang daripada dan juga kemudian soalan tentang peratusan undi rosak yang meningkat dan juga satu lagi antren pengundian kiranya usia diturunkan ke 18 tahun. Saya mungkin ada panel boleh divide nak jawab mana? Tentang Amerika ya, yang saya jawab. Saya sebenarnya sama ada you suka Amerika campur tangan atau tidak, Amerika telah campur tangan. Artinya tanpa kita memberitahu, askar kita telah dihantar ke Afghanistan, telah pergi ke Bahrain untuk menyokong Sultan Bahrain, dan ini peranan Amerika. Dan Ron mengatakan, daripada katakan PKR ini kerana Amerika memerlukan PKR kerana kita nak control Strait of Malacca. The Strait of Malacca is never been controlled. Kalau saudara ingat tahun dulu kapal Amerika datang berlabuh di Pelabuhan Kelang, dia melakukan latihan. So don't worry about the American is here. But this time, if the American nak ketuk Kepala Najib, saya kata ahlan wa sahlan. Okay, my friend, I'm so surprised that you don't understand. One's a terrorist and the next day is not a terrorist. This is typical lah. Kalau tomorrow Isyamuddin Rais pergi cium tangan Rosmah, he's Rosmah's best friend. It's fundamental. So, you tahu tak? Yasir Arafat dulu, dia pun teroris juga. Kemudian dia membuat perjanjian David, he's a good old man. So it's the same. So don't worry about it. This terminology is untuk mengolah persetujuan. It's meant for consent. So don't worry about it. I could be today the Utusan Malaysia newspaper printed my picture. What I was annoyed, that picture is not my best photograph. That's really annoying. I wish they could get a better one so that I could have a girlfriend. I'm really disappointed. On top of that, they call me membahayakan ketentraman negara. I'm so proud. I can membahayakan ketentraman negara, as I said just now. So this is the one. So that's the whole thing. And this one's a terrorist, so it's the same thing. Kalau Daniel Ortega, if you remember Daniel Ortega, daripada Sandinista, dia teroris, kemudian itu dia. So it's that. If this is a terminology, it's a terminology. Okay, it's the same thing tentang ajaran sesat kan. Who define this ajaran sesat? So kalau orang tu ada ajaran sesat, ada the same thing. They define it. They define. It's the power. It's the power that define. American have the power to define Osama bin Laden is terrorist. So it's the power. It's the power. What is that power? It's not dollar and cent. It's the power. This is where Mao Zedong was right. Power comes from the barrel of a gun. Kuasa itu muncul dari laras napang. Remember that. Never forget. Power comes from the barrel of the gun. Dari mana power come? Power comes from the barrel of the gun. Dari mana power datang? Kuasa datang dari laras napang. That's it. So kerana dia ada laras napang, dia boleh define wajah multi teroris, kemudian dia boleh tahu. That is show the power. Okay. The last one, kalau ada setuju tak setuju apa tadi? 18 tahun. Where they decide. Kalau trend ini terus bergerakan, but saya rasa seperti saya katakan, seperti saya setuju dengan Najib, tidak ada, there is no state in the history of the state, tidak ada satu kuasa daulah yang akan buat undang-undangan untuk mereka membunuh diri. Jikalau mereka memerhatikan bahawa mewajibkan umur 18 tahun untuk mengundi, tidak akan luluskan all the proposal here. Edmund Bond writing good proposal, Sivan Hassan good proposal, bersego. They will not, because they will know this is menambah baik kan, artinya membunuh diri mereka. They will not. No state will do that. No state will do that. Pernahkah kaum kapitalis untuk bersetuju untuk mengurangkan keuntungan mereka? No, never. United Malay National Organization since the inception of 11 May 1946 have never done any good for the nation. Never. Jamin. So, okay. Satu lagi undi rosak. Ini klasik. Saya dah tulis tentang undi rosak ini, dan malah salah satu tulisan saya tentang penggunaan dawat kekal ini saya dah soal, tapi SPR sudah jawab. Saya katakan, dalam dunia ini, let me explain again. This
gone already ya. Dalam dunia ini, semua orang mengundi pakai dawat kekal ni untuk membuktikan dawat kekal ni tak ada lah kan. Dah pakai tu, kamu dah mengundi lah. This is not even the question dawat kekal tak kekal ni. Di pintu akhir tu, keluar, habiskan. Di Malaysia ni, you celup dulu, you baru mengundi. The purpose of it untuk mengotorkan dakwah tu. Yang kotor, that's the purpose. It was done. And you look back at SPR tu, there is my article and dia punya respon of why about that. That's the, because I wrote about that in Suara Keadilan tentang tu, tentang bahawa dawat kekal tu memang itulah mengotor. It's quite, memanglah undi rosak lebih banyak daripada jumlah kemenangan undi kemenangan. It's quite normal because banyak undi rosak. It's purposely being done. Dan satu perkara lagi ya, this is another thing about this mengundi ya. Why can't this just sama ada orang tu gulung ke, X ke, right ke, just accept it lah. Tak ada, dia mesti tunjuk pangkah. Why do we go all this way? Why? Kenapa kita ni? Orang tu titik ke, kita ni pilih tu lah. No, we don't. Dia mesti pangkah tu mesti 3 inci suku, 2 kali besar, lebih 2 kali besar, keluar sedikit. Why? Why do we do that? Why do we do that? Why? Sikit saya nak pasang majoriti yang dirosak. Sebenarnya di belakang fikiran juga, kita nak mencari alasan kepada kita. Saya nak beritahu kalau saya kata banyak kawasan yang undi rosak lebih tinggi daripada majoriti, harus disebutkan kawasan mana. Sebab saya tengok banyak kawasan ini undi rosak meningkat kerana ada peningkatan jumlah pengundi. Jadi kita tak boleh nak cari alasan sebab kita ni anti pada pembodohan. Dan masalah pembodohan ni adalah masalah emosi. Kita tak boleh kawal kekalahan kita, rasionalkan fikiran kita kenapa kita kalah. Jadi saya tak rasa undi rosak sebagai punca besar pada kenapa kita tak dapat hidup berevolusi. Kamu rosak. Yang paling rosak sekali UMNO. Nombor 2 rosak SPH. Nombor 3 barulah Kertajuli. Kalau dipaham sistem tu kan, jadi kerosakan mana yang lebih kamu. Saya pengalaman akan mengendalikan pemerhatian pilihan raya di Indonesia. Saya join National Election Observation Team. Saya base di kota Surabaya. Bagi seluruh provinsi Jawa Timur, kerosakan undi rosaknya 40%. 40% undi rosak. Ini cakap dalam konteks dan itu dia lebih sikit daripada majoriti dalam kawasan pemerintahan. Ini seluruh provinsi di sana itu maksudnya negeri lah 40%. Jadi kita semak balik apa sebabnya kerosakan begitu tinggi. Puncanya di provinsi berkenaannya, sistem di Indonesia is the most unique in the world dari segi mengundi. Dalam dunia kita mengundi, memangkah. Di Indonesia dia tidak memangkah, dia coblos. Apa? Coblos itu dipaku. Dia enggak ada ini kan, enggak ada kertas suara tu. Kertas suara tu kita undi lah. Bukannya pada kertas suara tu ada petak untuk kita nak memangkah, iaitu menandakan pilihan. Jadi di sana tu ada bertanding presiden, ada pasangan. Jadi pasangan itu di sana sistem itu calon ada gambar. Jadi katalah 2 calon atau 3 ataupun 4 calon. Jadi dia akan letak gambar pasangan, gambar pasangan. Okey. Kertasnya besar. Dan kertasnya itu kalau terlalu besar dia lipat dulu. Macam di sini kertas undi kan kecil sikit lah. Paling banyak kita pun masih di Bukit Selangor juga boleh kan? Berapa? 13 ya. Jadi yang di sana itu besar. Jadi bila besar dia lipat. Dan cara melipat disiapkan lebih awal kertas suara tu sebelum daripada hari undi, hari H. Okey.
hari undi ya. So cara melipat tu saya pergi tengok di Pulau Madura. Di ke Pulau Madura yang tukang lipatnya umur 6 tahun, 3 tahun, 8 tahun. Saya heboh punya problem. Kau tahu lah cara dia melipat kan? Ikut suka dia. Dia punya KPU dia, iaitu Komisi Pemilihan Umum dia. Atau sini dipanggil SPR, Suruhanjaya Penipu Rakyat kan. Saya tak kata Suruhanjaya. I referring to Suruhanjaya Penipu Rakyat. I don't know. Dia tak sama, dia tahu report tu dia. Kalau dia berhasil, dia tak tahu aja. Wire dia, KPU dia, Komisi Pemilihan Umum dia tu, sudah standardized. Sudah pun membuat sosialisasi. Sosialisasi ini penerangan. Penerangan itu bukan penerangan setakat radio, TV, HP, surat khabar, pendidikan pemilih yang dilakukan sampai ke peringkat sebelum nak mengundi itu berkumpul lah. Dia orang sediakan tempat macam kita beratur di luar tu, pergi masuk sekolah, pergi ke warung, diberikan nombor saluran, terus ke ke bilik kerja saluran. Yang penting dia buka kau ni apa kan? Boleh ya? Okey. Pergi ke saluran beratur. Bila beratur undi, di sana tak begitu. Saya dah pergi, pasal kita berpemerhati, kita pergi tengok di semua pusat pembuangan suara, TPS, tempat pembuangan suara, TPS. Kita cek tempat tu di banyak tempat. Dia membuat kaedah begini. Sebelum pengundi itu masuk ke tempat mengundi, dia kena berada di satu tempat teduh. Di tempat teduh itu ada kaki tangan KPU dia tu menerangkan cara mengundi. Dengan penerangan itu artinya dapat mengurangkan kerosakan. Sepatutnya ada apply yang mengatasi kerosakan itu apply pada semua provinsi. Cuma di Surabaya tu di Jawa Timur tu ada masalah kerana dia telah outsourcekan lipatan itu kepada budak-budak umur 7 tahun. Aku tengok, betul lah itu. Jadi caranya tu, cara lipatnya tu menyebabkan begini. Kerana dia punya sistem bukan mangga, dia coplos. Jadi kertas besar, ya, okey, kertasnya kan besar. Jadi lipatnya bila buka begitu saja, katakan dia nak mangkah Amin Rais dengan pindah ya. Amin Rais di sini, Mega di dalam, apa kan dia kan? Jadi dia nampak muka Amin Rais di sini, dia terus angkat, tembus. Bila tembus tu kena kat Megawati lah. Okey puratanya di seluruh provinsi Indonesia. Kerana ada penerangan even to the final minute sebelum masuk ke TPS berkenaan dengan cara untuk mengundi itu, peratusan kerosakannya rendah. Kita tak ada. That's simple. Okay. Yang question itu ada apa dia punya trend kemudian. Okay. Dalam dunia ini yang ada hampir 174 negara yang jadi anggota United Nations, subscribe dalam United Nations for Electoral Assistance Division. Ada 100 lebih anggota itu mengadakan pilihan raya. Dia punya suffrage itu, umur kelayakan dia puratanya 18. Ada yang sampai ke umur 16. Okey. Di Indonesia 16 boleh mengundi. Bawah daripada 16, ente kena buktikan ente ialah isteri pada Hisham bin Rais kalau umur ente 13 tahun. Maknanya dia sebabnya ialah apa dia konsep memilih untuk menghantar anggota ke parlimen, to the legislation. Prinsip legislation itu pertamanya tempat buat undang-undang. Kedua, meluluskan bajet. Bila meluluskan bajet, dia melibatkan kepentingan semua rakyat. Rakyat di sini maksudnya rakyat yang paling tidaknya dah ada fikiran lah, bukan langsung
rakyat baru keluar daripada ibu dah boleh mengundi. Paling basic. Jadi kalau dia suri rumah tangga, berarti apa undang-undang yang dibuat, sistem yang dibuat oleh pemerintah akan melibatkan juga institusi keluarga. Maka dibenarkan selain daripada pria-pria lelaki yang umur 16 ke atas, termasuklah perempuan-perempuan yang menjadi isteri kerana atas sifat dia sebagai isteri berumah tangga, sistem affect the family. Satu. Kedua, ada negara-negara di Eropah umpamanya, dia tidak kata, oh Bangla tak boleh mengundi, you Malaysia tak boleh mengundi, ini satu hal juga. Ada negara-negara di Europe, mereka membenarkan non warga negara untuk mengundi kerana mereka membayar cukai. Yang berada di Dewan Perundangan itu memutuskan dan mempertimbangkan soal yang berkaitan dengan percukaian, which affect people yang bayar cukai. Maka because it affect them, dibalik kepada kisah dulu masa the Autumn Tea Party, no taxation without representation. Nampak tu? Yang berlakunya pemisahan kemerdekaan dari US daripada British itu ialah kerana masalah perwakilan dalam membuat perundangan yang tidak melibatkan orang yang punya kepentingan. Kita berkepentingan, tetapi kita tidak dapat diwakili kat situ. So, kerana itu ada protes. Nah, dalam keadaan macam ini, kerana umur 18 melibatkan pendidikan, umur 19 masuk universiti, atau universiti kena ramaikan. Ya, very simple. Hak untuk mencengkam kebebasan mereka daripada parlimen. Menyempitkan the democratic space daripada parlimen. Budaya, cengkam, apa semua daripada parlimen. Oleh kerana itu, kenapa mereka tak diberi suara? So, kerana itu, saya berpendapat bahawa dunia sebenarnya dah terima. Masalahnya, ini UMNO. United boleh. Dia kalkulate dah. Kalau umur daripada 18, naik boleh mengundi. Dan ini akan menambahkan tak kurang daripada 15% penduduk Malaysia. UMNO uyuk. Uyuk. Ini US dia tak payah. Dua soalan tadi, apa pasal hero council? That is what we call political discrimination. Discrimination based on political orientation. So of course that's wrong. You shouldn't single out people for who they vote for. The issue on SPR, Bar Council doesn't have the powers. The Bar Council is a statutory body under Section 42, and we don't have powers to sit on other bodies to adjudicate on elections. So I think Malik's suggestion about having ex-judges sit on SPR and the criteria to sit and be appointed to SPR is actually a good idea. In fact, you can think about also having elections for SPR, IGP, AG. That's something far off. Rather than just having all the power with the Prime Minister to so how the SPR will be structured is something that has to be discussed. It can involve civil society, but it must ideally be independent from any group, any political party as well. Hey, why not we think of an idea, you know? Like in US, di US, memilih ketua polis pun nak kena mengundi kan? Sheriff kan? Mayor nak kena juga ada bilang gaya kan?